Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap tuan-tuan dan puan yang menonton live kita, live tergempar kita pada petang ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, gembira, bahagia bersama keluarga, rakan-rakan, saudara mara yang kita semua cintai dan hargai, insya-Allah. Okey? So pada petang ni saya akan ditemani oleh seorang bekas pelajar SPM yang mana beliau sekarang dah habis SPM, beliau dalam fasa untuk sambung belajar, memohon beasiswa dan sebagainya. So dalam fasa ini beliau perlu untuk menghadiri interview secara online kerana kita sekarang dalam musim PKP. So bukan kebanyakan lah, saya rasa hampir semua pun menjalankan interview dan sebagainya secara online. Okay. So samalah juga macam kita punya tetamu kita pada hari ini, beliau juga akan menghadapi temuduga secara online. So saya akan cuba untuk bantu beliau bagaimana untuk perform dengan baik, walaupun kita tahulah kalau kita dapat perform secara live sebenarnya lagi bagus kerana bila kita live ni uh, lebih lebih nampak dengan elok lah, lebih ada feel dia sikit kan. Kita dapat perform, dapat bercakap, dapat macam-macam lagi dengan lebih elok kalau kita buat secara live. Tetapi secara bersemuka lah. Tapi kalau secara online, kita banyak batasan in term of kita punya body gesture kita, kita punya suara kita, kita punya keterajaan, and sometimes kita punya aura tu tak sampai kalau kita buat secara online ni. So saya akan share beberapa tips macam mana kita semua boleh buat secara online temuduga ini. Alright? Tapi sebelum tu kita masih sedang menunggu, sedang menunggu kita punya kita menunggu tetamu kita yang masih lagi belum masuk. Mana ya? Okay, kita tunggu sekejap. Sambil-sambil tu tuan-tuan puan yang menonton live ini, anda boleh komen, anda boleh boleh share video ni pada kawan-kawan, mungkin anak kita ke ataupun sesiapa lah kan, anak kita ke, saudara mara kita ke, memerlukan ilmu ni. Kadang-kadang ilmu temuduga ni tak ramai orang tahu kan, so saya akan cuba bantu pada petang ini. Tak lama pun, lebih kurang 30 minit saja, tapi saya akan cuba untuk compress everything dalam 30 minit ni. And pastikan tuan-tuan puan nak catat pun boleh, tak nak catat pun tak apa, sebab kita akan save kita akan save live ini. So anda boleh tengok berulang-ulang, tak ada masalah. Rasa macam tak clear, nanti lepas ni tengok balik. Alright? Tak clear lagi, lepas ni tengok balik sampailah clear. Okay. Right, kita sedang menunggu sebenarnya kita sedang menunggu lagi. Kita punya tetamu kita masih lagi belum tiba, masih lagi belum kesampaian. Mungkin jalan jam dan sebagainya lah, kita pun tak pastilah kenapa ni. So kita tunggu je. Alright. So tuan-tuan puan yang menonton live kita sekarang, anda bersama saya Syafiq Fadli dari ProTalk Malaysia, di mana di dalam tim kami ProTalk Malaysia, satu tim yang mana kita sentiasa bagi update dan juga bagi input konten-konten tentang motivasi dan juga komunikasi. So kalau anda semua terlibat dengan bisnes ke, terlibat dengan leadership ke, apa-apa saja, anda semua saya rasa semestinya memerlukan ilmu komunikasi, memerlukan ilmu komunikasi ni dalam apa saja yang anda lakukan. Okey. Nak jadi pemimpin kena ada kemahiran komunikasi. Nak jadi orang bisnes pun kena ada kemahiran komunikasi.
nak jadi orang cikgu ke, pelajar ke, interview apa-apa saja pun memerlukan kemahiran komunikasi. Even though sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak, sebagai anak-anak kan dalam family pun memerlukan kemahiran komunikasi. Kalau tak ada komunikasi, kalau ada komunikasi kan communication breakdown, so banyak masalah boleh timbul kan, mungkin ada salah faham, mungkin ada gaduh dan macam-macam lagi lah. So kalau anda semua berminat, anda semua boleh tekan follow page ini, page ProTalk Malaysia untuk baca lagi banyak perkongsian yang saya dan juga tim saya kongsikan. Anda juga boleh ke Instagram kami. Instagram anda boleh ke Instagram dan type je ProTalk Malaysia, boleh tengok ejaan PROTALK Malaysia, cantumkan. Anda akan terus dapat follow IG kita dan dapat perkembangan terkini lah tentang program-program dan juga konten-konten percuma yang kita bagi dari masa ke semasa. Alright. Okay. Okay, sementara kita menunggu kita punya kita sekejap alright. Sementara kita menunggu tetamu kita hadir, sekejap. Okay, tetamu kita ada problem sikit. Okey, ada problem tapi kita sedang cuba untuk bawa dia masuk lah sebab saya kena ada tetamu ni supaya kita tahu apa yang mengganggu beliau, apa yang wait a minute. Okey, apa soalan-soalan yang kita boleh bantu beliau untuk beliau menghadiri interview dan sebagainya. Alright. Tapi waktu sekarang ni belum lagi. Alright. So kalau tuan-tuan puan yang ada soalan, kalau tuan-tuan puan ada soalan berkenaan dengan interview, tuan-tuan puan boleh komen dulu. So sementara kita tunggu tetamu kita masuk, kita boleh jawab dulu soalan daripada anda semua. So kita akan jawab dulu soalan. Lepas kita lepas kita tetamu kita masuk, barulah kita akan berborak-borak dengan beliau. Tapi sekarang saya tunggu soalan tuan-tuan puan dulu. Boleh tanya soalan. Kita akan paparkan soalan dekat skrin and then saya akan jawabkan untuk manfaat tuan-tuan puan dan juga manfaat orang lain juga yang menonton live ini, insya-Allah ya. Okey. Okey, kita tak ada salah seorang sahabat kita dia kata terbaik bosku. Terima kasih banyak Tuan Samyo, orang bisnes yang hebat di Kelantan ya. Alhamdulillah ada bersama kita pada hari ini menonton ya. Terbaik tuan. Boleh share-share pada anak-anak, pada saudara mara kan yang memerlukan ilmu interview ni. So bolehlah share-share. Macam tu. Alhamdulillah. Alright. So okay, kita masih lagi sedang menunggu kita punya tetamu kita untuk join. Okay, biasalah beliau ni dia kata dia stuck tak boleh nak masuk. Macam mana tak boleh masuk ni peliknya. So apa cara kita nak bagi dia masuk Alright. Okay. Baik, Tuan Samio ada bersama kita. Tuan Samio merupakan seorang guru dan juga usahawan yang saya kenal banyak meluangkan masa bersama-sama, alhamdulillah.
So tuan-tuan puan yang menonton, yang lain-lain yang sedang menonton sekarang, kalau tuan-tuan puan ada soalan, tuan-tuan puan boleh komen dekat bahagian komen dekat bawah video ni. Saya akan cuba respons dari upaya saya dan saya akan cuba bantu tuan-tuan puan, especially dalam bab interview lah. Mungkin tuan-tuan puan ada yang apa ni okey. Mungkin ada tuan-tuan puan yang akan menghadiri interview. Sebagai contoh, mungkin tuan-tuan puan ada yang minta kerja ataupun ada yang mohon beasiswa ataupun ada yang nak naik pangkat ataupun apa saja jenis interview yang ada dekat dunia ni. So tuan-tuan puan amat sesuai lah untuk menonton live kita pada petang ni kerana saya akan share pada petang ni. Walaupun sekejap, tapi saya akan share beberapa ilmu interview yang sangat-sangat memang power betul, yang mana anda boleh amalkan, anda boleh aplikasikan semasa proses interview berlangsung. Okay? So ada juga yang interview secara, kalau yang secara berdepan ni, biasa interview berdepan lah, cuma musim PKP ni, banyak agensi IPT yang menjalankan interview secara online. So ada yang menggunakan aplikasi macam Zoom, ada yang menggunakan aplikasi macam Google Meet, Skype dan juga bermacam-macam aplikasi lagi yang boleh kita buat interview. Okay? Kalau WhatsApp dan Instagram tu jarang lah kan orang buat video call macam tu. Tapi mana tahu maybe ada juga, tapi sama je. Dia guna WhatsApp ke apa benda ke sama je. Dia punya tips dia sama saja. So itulah yang saya akan share pada petang ini. Di mana tuan-tuan perempuan yang menonton live kita pada petang ini, anda semua memang tidak rugi kerana apa yang saya akan share pada petang ini biasanya saya share dalam program-program berbayar seperti kalau anda semua pernah pergi ke program macam Proto Anchor. Proto Anchor saya buat khas program itu untuk pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun lepasan STP ataupun mana-mana lepasan sajalah, SMU ke yang nak masuk universiti. So dalam Proto Anchor tu saya kongsikan tentang cara nak menghadapi interview, cara untuk berpakaian, cara nak susun file, cara nak be confident, cara nak present dalam kuliah dan bermacam-macam lagi. Okay? Dengan katanya dah nak masuk dah kita punya tetamu kita. Alhamdulillah katanya kita sedang menunggu lagi. Mana ni? Mana ni? Katanya dah boleh. Kita hide dulu komen Tuan Samio kita. Kita hide dulu. Alright. Okay. Biasa dah tuan-puan sebab benda ni bukan semua orang familiar kan dengan live ni. So tak apa, kita tunggulah beliau. Biasalah kan, kanak-kanak. Kalau orang-orang dewasa ni mungkin kerap main live macam ni kan. Kalau yang pelajar-pelajar ni tak ada keperluan dah nak join benda macam ni kan. Okay. Alright. Oh, ni problem dia. Reply dia punya WhatsApp sekejap. Okay. Dia nak masuk dah. Okay tuan-tuan puan yang menonton video kita, kalau anda semua terlepas live kali ni tak ada masalah kerana live ini kita akan save ya. So anda semua boleh menonton live ini di page ini bila-bila pun, esok ke lusa ke tahun depan ke bila-bila pun tak ada masalah. Anda juga boleh untuk ke kita punya YouTube Protalk Malaysia. So dekat sana pun ada juga live ni, anda boleh tengok di YouTube pun boleh juga, lagi selesa lah dekat sana. Dekat Facebook pun lagi selesa juga. Alright, tanpa buang masa, jom kita jemput kita punya tetamu kita untuk join bersama-sama kita setelah bertungkus lumus untuk cuba masuk. Okay.
Kita persilakan Cik Fatin untuk join. Dah ada dah. Assalamualaikum Fatin. Hilang pula. Masuk sekejap hilang Terkejut. Terkejut masuk live ke macam mana ni? Alright, lagi sekali kita cuba Okay, ada dah ada dah. Alright. Jom kita cuba masukkan lagi sekali. Okay, Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam sir. Apa khabar? Sihat Ya, alhamdulillah. First Clear time ke? Clear. Guna earphone Ha. Kalau pakai earphone insyaAllah clear. Ni first time ke apa ni gunakan live streaming macam ni? Tu struggle lah. So macam mana buat macam ni? Tukar phone? Tukar phone. Tukar phone. Okey lah. Cakap terima kasih lah pada orang yang bagi pinjam phone tu Alright. So, di samping kita nak buat training ni sikit pasal pasal kita nak online interview ni, kita juga sebenarnya boleh berlatih lah kan, sebab nanti pun Fatin akan macam ni lah juga lebih kurangnya, dia akan nampak macam ni juga kan. So kita dapat berlatih juga cara nak be confident in front of the camera dan juga macam mana nak cakap dan sebagainya. Okay, sebelum kita mulakan, Fatin kenalkan diri sikit. Siapakah namanya, lepas tu nak interview apa ni? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Wan Fatin Nadira. Saya join live ni untuk interview sponsorship. Sponsorship. So, kalau tak dapat sponsor ni, banyak ke nak kena bayarnya? Agak banyak jugalah sir. Banyak jugalah. So, kalau dapat sponsor ni dapat bantulah sikit kan? Alhamdulillah lah. Dapat bantu, bukan bantu sikit lah, bantu banyak lah. Bantu banyak, betul lah. Saya dulu pun belajar dapat beasiswa yang saya belajar tanpa rasa stres. Kalau orang dapat beasiswa ni dia belajar tu seronok sikit lah kan, dapat duit beasiswa kan. Tapi beasiswa ni kena ingat lah kan, orang yang bagi beasiswa pada kita tu dia nak pastikan kita belajar betul-betul. So kita kena make sure lah dapat beasiswa, kita kena perform betul-betul dalam akademik kita, belajar betul-betul, right? Okay sir. Okay, so sebelum kita mulakan, boleh saya tahu tak interview ni macam mana? Dia gunakan apa? Dia gunakan apps apa tu? Guna melalui Skype sir. Skype, dia akan Skype dengan Fatin lah. Okay, very good. Yeah. Kalau macam yang sebelum ni, berapa orang yang interview Fatin tu? Seorang je ke ataupun memang ramai nampak 2-3 orang? 2 orang. 2 orang sebelum ni sebelum ni macam mana? Full English ke full Malay? Full English. Full English. Untuk yang akan diduduki ni full English juga? Yep. Full English juga. Okay, apa Fatin? Okay, bahasa Inggeris tak ada masalah lah kan? InsyaAllah lah. Okay, tapi apa pun saya akan share juga lepas ni beberapa tips untuk jawab soalan interview dalam bahasa Inggeris. Dia punya orang Kelantan panggil buah pelet. Ada buah pelet dia. Okay, tapi kejap lagi lah saya share. Alright, so kalaulah saya tanya Fatin, sekarang saya akan tanya soalan dulu, Fatin jawab and then saya akan bagi dia punya point dia. Kalau Fatin tak catat pun tak apa, sebab lepas ni video ni akan kekal dalam Facebook tu. So Fatin boleh buka balik je video ni. Boleh catat lepas tu. Okay. Sekarang kalau catat takut tak sempat pula. Alright. Kalau saya tanya Fatin, kenalkan tentang diri Fatin. Fatin akan respon macam mana biasanya? Cuba Fatin bagi dia punya struktur dia. Bagi nama, mungkin apa dia? Start dengan nama ke? Start dengan apa ke? Start dengan good morning, good. Morning, okay. Lepas tu perkenalkan diri. Okay. Apa? Perkenalkan diri tu apa yang Fatin akan cakap? Daripada A sampai Z ke? Sampai makanan kegemaran, kucing peliharaan ke? Apa yang akan sebut dalam perkenalkan diri? Sebut nama saya, family, pekerjaan ibu dan ayah, family ada apa. Okay. Lepas tu lagi?
sekolah mana, apa lagi? Itu je saya jawab itu saya. Itu je. Alright. So lepas dia tanya kenalkan diri anda, biasanya dia minta Fatin stop ke ataupun Fatin stop sendiri and then dia tanya soalan berikutnya? Saya Fatin yang stop stop lah kan? sendiri. Okay, so apa soalan kedua yang berikutnya, yang hari tu punya lah? Dia tanya nurse ni dia buat apa? Kenapa pilih nurse? Kalau banyak-banyak Oh, kenapa ambil nurse? dia terus direct kenapa nak masuk nursing macam tu? Oh, terus direct Okay, beres. So Fatin jawab macam mana? Agak kelam kabut juga sir. Berapa habis? Tapi ada preparation tu ada. Dah practice, cuma masa live tu kelam kabut sikit lah. Jadi Tu yang penting live macam sekarang ni dapatlah belajar-belajar untuk tak kelam kabut kan. Alright, so apa yang Fatin prepare tu, apa jawapan dia? Alamak. Aku bagi contoh je. Contoh macam alamak. Saya lupa lah sir. Okay. Cuba je kalau yang sekarang terlintas apa saya tanya. Bagi pendapat Fatin, in your opinion, what does NES do? Okay, what do you know about NES? What they are doing? Nurse ni bantu patient, bagi apa dah? Bantu doktor, bagi ubat, jaga patient. Okay. Okay, tu dah ada basic yang bagus lah. Kan maknanya Fatin clear tentang nurse ni kerja apa dan sebagainya dah kan. Okay, soalan seterusnya apa dia tanya? Ke tu je? Tu je. Tu je. Sebab Alright. nampak macam tak minat. Nampak macam tak minat. Alright. Okay, tak apa. Saya nak bagi tips kepada Fatin hari ni. Apa yang Fatin kena buat untuk saya bagi tips, lepas tu kita cuba buat terus. Alright? Supaya benda tu clear apa nak kena buat dan sebagainya. Pertama sekali, in term of video. Fatin nampak tak video Fatin sekarang ni? Nampak tak atas banyak sangat ruang kosong tu? Nampak dinding banyak sangat kan? Cuba rendahkan sikit phone ataupun macam mana supaya macam saya ni, atas ni tak banyak sangat, sikit. Yes, macam tu. Alright. Nanti kalau perlu tinggikan kursi ke, tinggikan sikit lah kalau supaya atas tu jangan nampak banyak sangat. Kalau tak nanti nampak separuh je orang, separuh tu dinding lah. macam ni TV orang, ni TV dinding. Macam tu lah contohnya. Alright, okay. This is nice. Okay, this is nice. Okay dah. So atas tu masih lagi ada ruang tapi better daripada tadi. Alright. Okay. So sekarang ni Fatin dekat mana ni? Dekat ruang tamu ke kat mana ni? Ruang tamu. Ruang tamu. Nanti hari kejadian Fatin nak duduk sini juga ke atau tempat lain? Maybe dalam bilik saya kot. Bilik. Okay, dalam bilik pun tak apa, ruang tamu tak apa, tapi saya nak lighting dia macam sekarang. Kalau Fatin tengok sekarang, muka Fatin ada lampu kena muka tu. Perasan tak? Hidung bercahaya, dahi bercahaya kan. Saya nak nanti, kalau dalam bilik pun tak apa, tak ada masalah. Tapi saya nak lighting dia macam ni. Okay? Kalau dalam bilik nanti, kalaulah gelap. Sebab kadang-kadang kalau lampu dekat belakang kita, ataupun lampu jauh sangat ke kanan, ataupun jauh sangat ke kiri, muka Fatin akan berbayang and terlampau gelap sangat. So itu akan buatkan interview tu jadi bosan lah, agak suram sikit lah. Alright? So make sure lighting dia macam sekarang. Barulah orang nampak tu rasa macam ada cahaya masa depan yang cerah lah kata. Macam tu. Alright. Okay. And then biasa interview ni kita akan tengok kepala sampai ke pinggang lah lebih kurang. Tapi macam sekarang pun tak apa dah sebab mungkin faktor meja yang tinggi sikit dan sebagainya lah kan. So nanti dah habis yang live ni Fatin cuba setting. Maknanya contohlah kalau Fatin dah pergi bilik, Fatin tengok lighting semua dah macam okey je, Fatin set. Itulah tempat yang kita akan buat live.
Okay, maknanya kita dah prepare siap-siap. Bukannya hari tu baru nak cari kat mana. Dah prepare siap-siap, lighting pun cantik, ada meja, ada tripod ke apa benda semua dah cantik dah. Setting siap-siap. So make sure daripada kepala sampai ke pinggang ataupun hampir-hampir pinggang ke kawasan perut pun dah tak apa dah. Jangan nampak macam ni, muka gitu je. Ni macam itu dah macam apa tu kan. Biar nampak banyak sikit lah. Kepala ke perut nampak dah okey dah. Dan mesti pakai earphone. Okay. Ni earphone yang baru beli ke yang dalam kotak masa beli phone? Dalam kotak masa beli phone. Yes, pakailah earphone dalam kotak tu sebab original. Dia punya speaker original, mikrofon ni pun original juga. Sebab tu saya dapat dengar suara Fatin sekarang clear. Kalau beli yang kat kedai kadang-kadang yang murah-murah RM10, RM20 tu yang tak ori, suara pecah-pecah, orang dengar rasa macam tak syok lah. Rasa macam dia ni cakap suara tak sedap. Padahal sedap je. Cuma ni tak sedap ni, tak sedap. Okay. Alright. Sorry, saya tak apa, tak ada hal. Tu memeriahkan suasana, background music. Tak ada, biar dia. Okay. So tu in term of kita punya visual dengan audio lah. Visual kena bagus, cerah, audio kena clear. Visual cerah and sampai ke pinggang macam tu, atas pinggang, and then audio mesti dengar dengan clear. Kalau Fatin nanti hari kejadian menggunakan earphone yang sama, very good sebab earphone yang Fatin guna sekarang memang clear. Okay. Kalau in case nak tukar lah, check dulu. Cuba borak dengan kawan ke siapa-siapa, make sure dia dengar tu memang betul-betul clear. Tapi tak payah tukar lagu ni lah, senang-senang. Ni saya dengar dah okey dah. Kan tukar tak jadi pula. Alright. So, next. In term of, sebelum kita bincang nak jawab macam mana, kita bincang dulu tentang posture, kedudukan Fatin dan sebagainya. So Fatin duduk dengan tegak, okey. Jangan membongkok macam ni. Nampak tak macam saya buat bongkok ni, macam bongkok nampak macam sedih kan. Duduk dengan tegak. So, sekarang okey cun. Jangan menyandar. Jangan menyandar kat kursi depan sikit. Kalau nyandar nampak macam malas sangat kan. Depan sikit macam tu nampak macam kita betul-betul bersedia, prepare nak jawab dan sebagainya. Tangan Fatin letak depan Fatin. Tak nampak tak apa, letak depan. Supaya bila kita angkat tangan buat gesture terus nampak. Dia kalau kita letak kat bawah, kita angkat tangan tapi dia angkat kat bawah tu je. Kita tak tabiat kita kan. Tangan kita dia berpusing-pusing kat bawah tu. Dia gerak ke bawah tu, gerak. Kamera tak nampak pun. Letak depan kita macam tangan, letak bawah sikit je. So kalau kita angkat tangan, saya terus nampak tangan dah. Supaya dia orang nampak, oh dia ni tangan dia hidup lah. So orang yang tangan dia hidup masa bercakap ni orang yang confident. Okay. Tapi jangan letak atas meja sangat. Takut-takut nanti kan kita duduk syok, dia jadi gegar macam ni. Jadi gegar skrin macam tu. So kita duduk hentak-hentak meja. So kalau letak atas meja, letak betul-betul, jangan bagi gegar. Angkat tangan, gerak. Masa letak tu letak slow-slow. Jangan bagi tom tu terkejut orang interview. Okay? Itu tips yang awal-awal lah supaya visual dan juga audio Fatin nanti dalam keadaan yang elok. Orang tengok, orang dengar tu rasa best. Okay? Seterusnya, in term of muka Fatin. Okay, muka. Ada plan nak touch up apa-apa ke? Ada rasa nak apa-apa? Tak ada plan apa-apa? Ataupun ada? Saya tanya ada plan tak? Sekarang tak ada plan. Okey, letak sikit. Sikit. Jangan banyak sangat. Jangan sampai merah sini. Itu dah macam nak pergi kahwin. Relax. Bedak nipis-nipis je. Lepas tu pastikan bibir tak kering. Pastikan dia, ada sikit-sikit lah. Ada warna-warna. Ada warna sikit. Warna apa? Kau ni hijau kan susah pula. Warna merah macam tu lah kan. Tanya siap-siap tu takut-takut kan. Dia buat perangai dia warna hijau biru. Susah. Alright. So, tips dia adalah sikit-sikit. Tu tips dia. Tips untuk interview ni daripada jadi kita cerita tudung lah, baju semua benda, keyword dia adalah less is more. Okay, less is more. Jangan berlebih-lebihan sangat. So letak bedak sikit,
letak lipstick sikit. Nak apa-apa pun sikit-sikit. Itu cara dia. So orang ni kadang-kadang bila nampak orang interview tu dengan dengan bergaya sangat, dengan makeup tebal-tebal bla bla sangat, dia rasa macam dia ni ngada-ngada padahal baru nak interview dan ngada-ngada. Dia ada perasaan yang macam tu lah. Kita nak elak dia macam tu lah kan. Even kalau kita ada perasaan macam tu pun memang tidak beretika untuk orang yang interview ni, orang yang kita dalam keadaan formal kan. Bila formal, tidak beretika untuk kita berlebih-lebihan in term of makeup dan sebagainya. That's why kalau Fatin tengok cerita-cerita movie Amerika kan, yang Mak Saleh punya movie, kalau diorang pakai pakaian kerja, pakaian formal kerja, makeup diorang simple kan. Simple, rambut simple, sanggul, makeup simple, lipstick simple. Tapi kalau diorang pergi dating ke, diorang pergi party ke, tu mungkin heavy sikit. Tapi kalau yang formal, mesti simple. Bagi tahu kawan juga ni. Semula? Macam mana? Simple dan kemas. Simple dan kemas, yes. Bagi tahu kawan juga, kan ada kawan yang interview dengan render-render semua susah nanti. Okay. Let's go to tudung. Tudung apa Fatin nak pakai? Satu saya tanya ni. Tudung bawal macam ni lah. Macam yang ni ke ataupun yang lain? Yang lain. Yang lain. Kosong ke ada corak? Kosong. Kosong. Warna apa rasa-rasa? Warna peach. Warna peach. Okay. Baju kurung warna apa? Baju kurung warna itu saya pakai warna gelap, macam nak hitam lebih kurang. Okay. Bunga dia kalau apa? Bunga dia warna color peach, purple. Tapi macam tudung, gelap. lebih kurang tudung lah kan? Okay, bunga lebih kurang tudung. Bunga dia besar-besar ke kecil-kecil? Kecil-kecil. Padat sangat, kecil-kecil ya? Padat ke tak? Adakah bunga tu macam padat itu? Tak? Biasa-biasa je? Okay, very good. Kalau macam tu, very good. Pakai tudung bawal, okay, tudung bawal yang kosong tak apa, just in case nak pakai berbunga tu tak apa, tapi make sure kalau tudung tu ada pattern, ada bunga, pastikan dia sangat-sangat sikit pattern dia, sangat-sangat simple bunga dia. Jangan yang penuh berbunga-bunga kepala dia, itu tak boleh. Alright. Pastikan dia simple, less is more. Ingatlah key point dia, less is more. Baju kurung warna gelap and then bunga-bunga dia color sama macam tudung. Very good. Cuma kalau Fatin ada baju kurung yang warna cerah sikit, tu lagi bagus. Okay, mungkin color macam pastel, color macam pink belacan something tu yang itu lagi bagus. Sebab kita nak menampakkan unsur ceria, unsur relax, unsur tenang dan macam tu. So color-color macam tu membantu untuk kita nampak relax, tenang. Boleh juga color-color berani macam warna merah dan sebagainya. Tapi merah ni kalau nak pakai merah, make sure bukan merah menyala yang merah tu. Make sure dia macam maroon sikit ataupun merah cair sikit, beres. Kalau merah menyala, merah mangah tu, jangan pakai. Nampak macam nak bergaya. Sebab kita kena ingat, bila formal, dia mesti simple. Okay? Balik-balik seulang. Simple. Dia mesti simple. Relax. Okay? Kemas dan simple. So, tudung, make sure tudung tu color dia sama ataupun iras-iras dengan warna bunga tersebut, beres. Itu dah okey dah. And tudung, make sure kalau macam sekarang Fatih pakai tudung lepas kan, lepas macam tu je. So nanti mungkin nak pin-pin sikit lah kot. Okay, make sure pin yang paling simple kat dunia. Okay, jangan pusing atas ni semua, jangan. Alright, simple je. Okay, jangan sampai pusing-pusing kerongsang kat sini, lepas tu berbunga-bunga lagi kat sini. Itu nanti dah masuk universiti, dah masuk kuliah tak apa. Dah masuk interview tak boleh. Interview dia kena simple. Pakai tudung, angkat pin, selesai. Make sure kemas semua, selesai. Saya cakap macam pernah pakai tudung pula Alright. Okay, clear setakat ni? Okay, clear dah. Okay, clear setakat ni.
Alright, very good. So, yang bahagian kain bawah tu itu tak nampak dekat kamera, tak ada masalah. Alright. Baju, lengan, make sure jangan labuh sangat dan sebagainya lah Jangan kan angkat-angkat tertutup dekat ni lengan nampak dekat jari dia depan ni. Make sure kalau labuh juga ada masa lagi nak jahit sikit supaya ni jahit simple-simple tak apa, supaya bila kita angkat tu nampak cantik dia. Nice. Jam, pakai tak jam? Tak. Jam tangan pakai? Tak pakai. Kita cari jam, pakai. Okay, pakai. Mesti pakai jam. Pakailah tangan kanan ke kiri tak ada masalah, up to you. Tapi mesti pakai jam. Ada tak jam kat rumah? Ada tapi tak hidup. Tak apa pakai. Dia tak nampak pun. Kalau dia interview online memang tak nampak. Dia tak tahu pun jam hidup tak hidup. Pakai aja. Jam apa? Jam besi ke? Jam tali kulit ke? Ke jam G-Shock getah Tali kulit. Kepala dia besi, tali dia kulit. Saiz kecil ke besar? Saiz kecil untuk perempuan lah. Okay, perfect. Itu jam paling perfect kalau kalau nak pergi interview. Untuk formal memang jam yang paling perfect untuk makluman orang lain juga yang menonton yang menonton live ni ke, menonton yang lepas ni ke. Jam yang paling perfect untuk kita pergi interview dan juga kerja-kerja formal adalah jam kepala besi, kepala tu besi, tali dia kulit. Itu yang paling perfect sekali. Kalau tak ada yang tu, barulah pakai yang full besi. Kepala besi, tali pun besi juga. Dan tolong jangan pakai jam getah sport macam G-Shock dan sebagainya. Nanti dah masuk IPT, dah masuk kuliah nak pakai tak ada masalah, tapi masa interview, masa nak benda formal, tolong jangan pakai. So jam tu tak payah bubuh bateri apa, pakai aja. Yang penting angkat tangan nampak jam. Faham tak? Okay tak? Alright. Okay. Tapi standby lah juga telefon dekat depan tu kan, orang interview tanya kan, pukul berapa sekarang? Maaf kan, tengok jam lah. Maaf cik, jam saya mati kantor kan. Standby phone ada jam lah. Okay, kena pandai-pandai hidup lah kan. Alright Chun, very good. So tudung, pakaian, jam, muka, lighting semua okay, dah selesai pasal visual. So sekarang kita nak masuk pasal menjawab soalan interview pula. Okay, sama sekali kalau dia tanya ataupun dia minta perkenalkan diri, nombor satu sekali, kalau kita tak bagi salam lagi lah, bagi salam lah. Kalau dah bagi salam, dah lah bagi salam tu. Contoh mula-mula tadi kan, kita masuk tu kita masuk bilik pula, kita start live tu, contoh dia tanya, dia dah bagi salam pada kita, Assalamualaikum Fatin, contoh macam tu. Kita pun Waalaikumsalam, dia jawab. Dah lah. Jangan pula nanti kita kenal diri, kita bagi salam lagi. Macam dia ni short term memory ke apa, tadi kita bagi salam. Okay. So bila kalau tak bagi salam lagi, okay, beres. Kenalkan diri anda, please introduce yourself, terus Assalamualaikum, good morning. Ingat, relax, jangan laju-laju, jangan kalut-kalut. Ingat dia punya struktur. Pertama bagi salam, good morning. Ingat yang ni nombor satu, nama. Nama tu mesti dua lah. Satu nama penuh, yang kedua what you can call me lah kan, apa panggilan orang pada kita. So for example, my name is Muhammad Syafiq bin Muhammad Fadli, you can call me Syafiq, macam tu. So apa Fatin Nabilah kan? Apa? Nadirah. Fatin Nadirah. So Assalamualaikum, my name is Fatin Nadirah binti sama. Okay. Okay, sorry. Okay. You can call me Fatin. Macam tu. Yes. Ingat step tu. Yang kedua, bagi tahu umur. Okay, umur. I am 8 years old. Dan yang ketiga, bagi tahu asal dari mana. I am from Pasir Mas Yes. Okay, I am from Pasir Mas, Kelantan. Tiga benda ni adalah tiga benda yang paling utama kena bagi tahu. Nama, umur berapa, asal dari mana. For example, Assalamualaikum, my name is Syafiq Fadli. You can call me Syafiq.
I am 18 years old. Macam tu. I am 18 years old. I come from Pasir Mas, Kelantan. Okay, 3 benda. Lepas tu barulah Fatin masukkan beberapa maklumat lain lagi yang Fatin nak kongsikan. Dalam 4 atau 5 maklumat cukup. Jangan banyak sangat. Okey, janganlah sampai sejam duk cerita pasal diri kita aja kan. Makanan kegemaran, lebih Ajinomoto lah, saya tak suka gula banyak, semua benda tu bosan lah orang tu. So dalam 4-5 perkara je, and make sure Fatin dah setting siap-siap apa nak cakap tu. Jangan baru nak fikir. Setting siap-siap apa nak cakap, and tips dia adalah 4-5 perkara yang kita cakap ni mestilah yang menunjukkan kita ni power, kita ni best. Okay, contohnya Fatin cakap previously I studied at SMK Pasir Mas, Kelantan, and I was head student ke, pengawas apa-apa ke, cerita. Nampak tak? Kita cerita pasal sekolah, and then terus cerita pasal jawatan kita. Supaya orang tu rasa, oh dia ni somebody kan. Kalau tu cakap, saya sekolah dekat Pasir Mas, tu je. So, tak banyaklah perbezaan kita dengan orang lain. Orang lain bercakap macam tu juga kan. Saya sekolah Selangor, saya sekolah Johor, sama je. So, saya sekolah kat Pasir Mas and saya merupakan seorang apa-apa dia. Okay. Samalah juga kalau Fatin nak share pasal Fatin join cadet ke KRS ke. Fatin join apa Bomber kan. Ada jawatan tak? Ada. Mesti ada jawatan kan. Budak form 5 atau kelas depan mesti ada jawatan. So itulah cerita. Saya join cadet Bomber. Saya merupakan the chairperson ke apa kan. Cerita je dalam tu. So kalau sebut saya cadet Bomber, dia tak best sangat sebab dalam cadet Bomber ni ada yang aktif, ada yang you know, ada yang macam kapal selam kan, timbul selam, hujung tahun timbul balik. Ada juga. So cakap saya cadet Bomber dan saya merupakan the chairperson. Saya pengurusi cadet Bomber. Jadi macam mantap lah sikit. Alright. Lepas tu cakap lagi apa dia, adik-beradik berapa orang? 7. Fatin anak ke? Keempat. Bagi tahu Fatin 7 beradik, anak keempat. Best tak best tu? Best. Mana best? Tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Saya ada 7 beradik, saya anak keempat. Tambah abang-abang saya, kakak-kakak saya bekerja dan study di luar negeri Kelantan. So saya lah dekat rumah yang bantu ibu bapa saya jaga adik-adik saya. Best tak? Lagi best. Okay bro, nampak best kan? Kalau cakap saya 7 beradik, saya anak keempat, sekian. apa tak best lah. Saya 7 beradik, abang-abang kakak saya belajar study luar negeri Kelantan. So saya kat rumah bantu mak ayah saya untuk menguruskan adik-adik dan menguruskan rumah. Lagi best. Alright. So the tips is, ingat nama, umur dan juga tempat tinggal dari mana. Ini wajib. Lepas tu masukkan 4-5 poin lagi. Kesemua poin-poin tu memang macam perkenalkan diri, tapi make sure orang yang dengar tu rasa macam best lah dia ni, macam bagus lah dia ni. Macam tu. So Fatin pilih poin-poin yang bagus, rangka ayat betul-betul, cakap dengan relax, jangan kalut-kalut, jangan I was study jangan. Cakap macam seolah-olah tu masa Fatin yang punya. Contoh, previously I was studying at SMK Pasir Mas. It was a very beautiful school. Sepatah. Relax. Okay. Sebabnya, 2 sebab. Pertama, nak suruh nampak confident. Orang confident tak pernah kalut. Orang confident, walaupun Fatin nervous ke, cover sikit. Bila dia cakap sepatah-sepatah nampak macam confident gila. Biar nervous pun, tak apa. Tapi nampak tu confident. Okay. Orang cakap sepatah-sepatah ni dia confident. Dan yang kedua, sebab kita interview secara online. Kalau terlaju sangat, mic ni tak dapat tangkap perkataan kita. So dia tak dengar. Okay, dia bunyi macam papap begitu je. So kalau lah lagi teruk,
kalau diorang tak gunakan earphone. Lagi teruk kalau diorang gunakan speaker laptop je, habis memang berterabur suara. So cakap sepatah-sepatah supaya dia dengar sepatah-sepatah apa point kita. Okay? Okey sir. Seterusnya, bila dia tanya apa yang awak tahu pasal nurse kan, what do you know, what do you understand about nurse kan, apa dia nak jawab? Atin jawab pertama sekali, ingat tips dia, bila kita jawab soalan-soalan macam ni, mesti ada 2 benda, 3 benda lah. Yang pertama ni tak penting sangat, tapi 3 lah. Pertama, fakta tentang jawapan tersebut. Contohnya, apa yang awak tahu pasal nurse. So faktanya nurse ni bantu orang, nurse ni bantu doktor, nurse ni bla 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 bla, pakai baju putih, cantik, yang tu lah. Itulah kan. Ya, apa yang benda literal kita tahu pasal nurse. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga ni, ni yang penting. Okay, ingat betul-betul. Yang kedua, bagi tahu apa yang harapan kita tentang benda tu. Okay? Contoh, kalau dia tanya pasal nurse, apa awak tahu pasal nurse? Lepas cakap apa tahu pasal nurse, bagi tahu apa harapan kita pada soft nurse ni. Okay? Apa harapan saya? Saya sangat berharap untuk diterima kerana saya dah lama ada impian nak jadi seorang nurse. Nampak tak? Harapan kita. Nampak biar benda tu something yang important, something yang yang besar bagi hidup kita. Okey, bukannya kata macam sebenarnya macam mana? Yang kita impikan lah Ustaz. Yes, yang kita impikan. Jangan cakap macam saya apply macam-macam cik, dapat lah, tak dapat lah. Jangan cakap macam I really want this. Macam tu. So pertama lepas cerita pasal nurse ni merupakan bla 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 bla. Yang kedua terus cakap saya nak sangat jadi nurse. Daripada sekolah rendah lagi saya selalu tengok mak saudara saya pergi kerja pakai pakaian nurse. Saya rasa teruja sangat-sangat. Saya pernah pinjam kostum mak saudara saya just untuk ada semangat macam nurse ke, belasah lah sikit kat situ kan, supaya nampak macam budak ni betul-betul nak ni. Okay? Kalau dia tanya beasiswa pun macam tu lah. Saya dah lama saya belajar betul-betul supaya dapat result yang bagus, supaya saya dapat beasiswa, sebab saya nak bantu ayah saya, nak bantu mak saya supaya mereka tak terbeban dengan kos pembelajaran, sebab saya nak sangat buat mereka bangga, you know? Benda yang apa impian gitu tu. And yang ketiga. Okey, yang ketiga pula, boleh yang ketiga? Yang ketiga ni antara killer juga, kita bagi tahu dia bagaimana dia boleh merealisasikan impian kita. Boleh beza tak? Yang kedua tadi bagi tahu apa impian kita, betapa kita nak sangat syoknya, dan yang ketiga macam mana dia ataupun institusi tu ataupun beasiswa tu boleh merealisasikan impian kita. Okey, contoh kenapa awak nak belajar dekat IPT saya ni? Soalan dia. So kita jawablah, saya nak sangat belajar, dah lama nak jadi nurse. Itu bagai impian kita kan. Dah lama sangat nak kan, bla 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 bla. Dan yang ketiga, bagi tahu bagaimana IPT tersebut boleh bantu kita untuk capai impian tersebut. Bagi tahu dia yang saya dah lama buka website IPT ni, saya selalu scroll Facebook IPT, saya suka tengok gambar-gambar yang IPT ni post pasal student-student pakai baju nurse, belajar dengan keadaan dewan kuliah yang kondusif, dengan pensyarah-pensyarah yang nampak profesional. Saya ada impian nak capai kat sini, dan saya pun tengok track record IPT ni mencapai mencapai anugerah cemerlang 2019, mencapai IPT terbaik 2018. So saya rasa nak sangat masuk sini kerana saya yakin IPT ini mampu untuk didik saya,
mampu untuk ajar saya untuk saya jadi nurse yang terbaik dan mencapai impian saya tersebut. Okey, faham. Yang pertama, kita bagi tahu fakta. Nurse, kalau tanya nurse ni apa? Nurse lah. Nurse baju putih, nurse bantu orang, nurse bantu pesakit, nurse bantu doktor. Okey, selesai. Yang kedua, bagi tahu apa yang kita harapkan. Yang ketiga, bagi tahu apa yang mereka boleh bantu kita. Okey. Supaya mereka rasa syok lah sikit kan. Oh, dia ni betul-betul berharap pada kita. Pelajar ini, Fatin ni betul-betul nak membina kerjaya, membina cita-citanya di tempat kita dan kita boleh bantu dia, kita boleh bagi dia terbaik dan sebagainya. So insyaAllah mereka lebih rasa seronok untuk bagi kita peluang dan sebagainya. Okey tak? Okey, faham. Clear tak? Clear. So syok tak dapat coaching live macam ni? Syok. Faham. Syok ya. Faham, clear sikit kan? Kalau sebab Fatin, untuk makluman semua, Fatin sebenarnya dia WhatsApp saya. WhatsApp dia minta tips WhatsApp. Saya boleh bagi tips WhatsApp tapi tak syok kan. Tak dapat kita nak, macam tadi saya tengok lighting, saya check semua kan. So benda tu kalau WhatsApp tak ada lah. Tak ada lah. So kalau live macam ni, kita dapat check, tengok dan sebagainya. Okay. So saya rasa tu je yang saya, sebab dokumen semua dah hantar kan. So tak ada masalah lah kan. Itu tak ada masalah, tak bincang lah sebab dah hantar dah. So ada apa-apa yang Fatin nak tanya supaya saya boleh bantu lagi? Saya nak minta saya dengar test sikit, nak kena jawab sikit. Lupalah dia punya skrip tu. Okay. Biasalah dah tak lulus kan, rasa fed up jugalah. Relax. Biasalah. Kadang-kadang bukan apa. Kadang-kadang rezeki tu tempat lain. Okay. Hari tu tempat lain. Di IPT lain hari tu? Tempat lain. Sekarang ni IPT lain lah kan? Nah, saya dulu sebelum saya masuk ke IPG yang saya belajar tu, saya apply banyak tempat tau. IPG yang saya apply tu nombor 4. Pilihan keempat saya. Mana 4? Okey, ni 4. Pilihan keempat saya. Yang pertama law, UIA, UITM, macam-macam lah saya apply. Bila kawan-kawan saya masuk matrik, pergi asasi, saya tak boleh pergi mana-mana. Dia punya tahap stres tu memang gila lah. Rasa macam malu kot. Orang lain semua dah pergi, aku duduk rumah lagi lah. Malu lah macam ni kan. Bila kawan-kawan dah pergi barulah dapat. Last lah baru saya dapat tawaran ke IPG Gaya Kota Kinabalu. Saya pun alhamdulillah lah kan. Walaupun pilihan keempat tapi at least dapat. So bila saya pergi sana, alhamdulillah rupa-rupanya itulah yang terbaik untuk saya. Saya tak dapat pinjaman, saya terus dapat beasiswa. Saya langkah kaki je masuk, dapat beasiswa 700 sebulan. Langkah masuk Orang lain berperang dengan PTPTN, saya free. 700 bulan. Lepas tu 300 untuk buku-buku. 100 untuk alat tulis. Lepas tu macam-macam lagi. Lepas tu tiket kapal terbang free daripada Sabah ke Kelantan. Macam-macam saya dapat. Lepas tu di semester kedua saya dapat jadi yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar dekat sana lagi untuk satu sesi. Kemudian dapat kawan-kawan, networking, macam-macam lagi. Dan yang paling climax dia, saya jumpa jodoh saya pun kat situ juga. Jumpa isteri saya pun kat situ juga. So, nampak tak? Kadang-kadang bila kita tak dapat satu, bukan kita tak bagus. Tapi it is the matter of time. Okay, the matter of time, the matter of rezeki. Mungkin tempat itu bagus tapi mungkin tempat berikutnya lebih sesuai, lebih ada rezeki untuk Fatin. So, jangan rasa down, terus usaha. Alright? Mungkin kalau masuk tempat itu bagus, dapat beberapa kelebihan. Tapi rupa-rupanya tempat lain lagi banyak kelebihan untuk Fatin. Bukan untuk semua pelajar, untuk Fatin sendiri. So, jangan fed up, jangan stres, percaya pada ketentuan yang Tuhan buat pada kita. For sure, ada sebab
kita tak dapat sesuatu. Alright? Sir, saya nak tanya boleh tak? Yes. Macam kalau contoh kan, kalau contoh lah saya pilih swasta. Okay. And saya rasa macam kalau saya kongsi share dengan kawan-kawan kan, dia orang macam oh swasta. Kenapa swasta? Macam tak segah dengan kerajaan lah. Macam salah ke pilihan saya? Tak salah. Okay, macam ni. Kalau tanya saya, jujur saya cakap kalau saya first choice yang saya recommend pada semua orang adalah yang kerajaan punya lah, yang IPTA IPT awam ataupun college university awam lah, yang mana dia punya standard dia lagi tinggi dan juga yuran dia lagi murah. Okay, so kalau macam kita dah grad nanti minta kerja dan sebagainya, bila tanya kita grad daripada mana, grad daripada U awam ini. Contohnya UiTM ke UIA ke USM ke, standard dia lagi tinggi lah. Okay, lagi tinggi lah. And then orang pandang lagi tinggi lah pada kita kan. So dan satu lagi yuran dia lagi murah. So tu kelebihan dia lah. Dan Fatin akan dapat environment, campus life tu. Ada kehidupan kampus tu. Okay, itu je. Tetapi swasta ni lately, kalau dulu tak, tapi kalau sekarang actually swasta pun dah mula compete dengan IPTA. Okay, in term of standard, walaupun jujur saya cakap, walaupun sekarang yang swasta memang takkan dapat lawan menandingi IPTA in term of standard. Alright. Tetapi swasta ni diorang pun orang pandai-pandai kan, dalam dia punya admin tu orang pandai-pandai. Diorang dah pun banyak swasta saya lihat diorang dah membina rangkaian networking sesama diorang. Sebagai contoh, bila mungkin 2 semester terakhir ataupun semester terakhir, Fatin akan pergi praktikal dan sebagainya. Diorang akan letak praktikal di hospital-hospital, klinik dan sebagainya yang ada networking dengan tersebut. Yang mana bila kita dah grad kan, diorang akan salurkan kita ke tempat-tempat tu terus. Pekerjaan menunggu kita kerana dia ada macam smart networking antara tempat kerja tersebut dengan ini. Membuatkan kelebihan pada kita adalah kita mungkin tak akan menganggur, mungkin tak akan ada competition yang terlampau tough untuk dapatkan kerja sebab swasta tersebut dah pun macam dah kau team dengan tempat tu. Student aku kerja tempat kau. Dia pun kata okay, beres. So dia kelebihan lah. Okay. Dan sebab dua sebab lah. Pertamanya sebab you awam ni ramai sangat orang and competition dia terlampau tinggi. Okay, terlampau tinggi. Dan you swasta ni frankly speaking lah kan, kita walaupun benda ni public, orang dapat tengok ramai, tapi saya nak jujur, saya cakap jujur pada Fatin, you swasta ni diorang nak jaga nama diorang. Okay, so diorang takkan senang-senang mengfailkan pelajar dia. Contoh, ada pelajar yang ada problem masa belajar ataupun problem masa exam dan sebagainya. So admin diorang akan bagi assignment tambahan ke, akan bagi apa-apa saja supaya budak ni tak fail. Okay? Kenapa? Supaya data diorang cantik. Orang tanya kau berapa peratus yang lulus kau? Dia boleh kata 100% lulus. Oh, best. Betul tak? Kalau dia cakap saya swasta, yuran saya mahal, 50% lulus, 50% gagal. Memang orang tak pergi tempat tu. Dah lama. Lepas tu separuh pula gagal. Memang tak pergi. Tapi mahal, 100% lulus dengan cemerlang. So orang rasa lebih secure, lebih selamat nak pergi ke sana. Dan juga diorang boleh cakap daripada lepasan awak ni berapa orang dapat kerja. Kan? Kalau dia kata budak lepasan saya ni 10% dapat kerja, 90% duk menganggur. Siapa nak pergi? Betul? So, dia nak cakap
lepasan you saya 100% dapat kerja. Macam mana nak buat macam tu? Pertama dia kena luluskan semua pelajar. Kalau pelajar ada masalah dia kena bantu. Dia akan bantu sedaya upaya supaya lulus. Dan yang kedua, dia kena ada networking dengan tempat kerja supaya bila budak-budak ni keluar boleh pergi kerja sana. So diorang boleh cakap semua dapat kerja. Okay? Betul. Maknanya I'm not saying yang swasta, yang private ni tak bagus. I'm saying that sekali yuran dia mahal. Yes, betul. Tak boleh cakap apalah, memang mahal. Yang kedua, campus life environment tu tak ada sangat. Dia taklah bila masuk tu taklah masa macam masuk UKM, USM yang besar, orang ramai-ramai. Tak. Mungkin kecil sikit. Tak ramai. Yes, mungkin tak ramai kan. Itu tak ada. Maknanya yuran mahal, campus life environment tak ada. Tapi selebihnya, as long as, remember this as long as dia ada MQA, you can go to that university. Tak ada masalah. MQA ni macam sijil yang memberitahu you tersebut berkualiti. So kalau MQA bermaksud you tu berkualiti lah. So check dulu, kalau ada MQA, yes, you can go there. You can go there. And selebihnya in term of benda lain, sama je dengan you biasa. In fact, in certain part tu dia lagi bagus daripada you biasa in term of peluang untuk lulus, peluang untuk kerja dan sebagainya lah. Okay. Cuma itulah campus life tu mungkin akan rugi sikit, yuran akan mahal sikit, tapi if you really like to be a nurse and this is your opportunity, just go for it. Go for it. Okay. Daripada masuk yang awam, masuk kos-kos yang kita tak nak kan, terpaksa masuk semata-mata tak apalah murah, penternakan biri-biri lah tu benda. Tak apalah asal murah, tapi dalam hati kita betul-betul inner ni kan. So you have to do what you love. Alright. Awak bukan nak jadi nurse setahun dua, nak mungkin sampai pencen jadi nurse kan. So you have to do what you love. So mahal sikit tak apa, ada cabaran sikit tak apa, tapi for sure ada kelebihan lain. What is important is you are studying, you are doing what you love. So basically you are good. Maksudnya so just ignore apa yang orang cakap. Yang penting kita tahu apa yang kita buat lah. Yes, and you have to remember apa yang disebut oleh seorang profesor. Namanya Profesor Xavier. Charles Xavier. Pernah dengar tak? Profesor Charles Xavier. Tak pernah dengar pernah tengok cerita X-Men tak? Pernah tengok cerita X-Men? Profesor yang botak tu. Oh, yang tu. Profesor X. Profesor X. Dia pernah cakap yang mana saya selalu sebut pada orang. People, okay, ingat kata ingat pun tak apa, sekejap kita tengok balik video ni. People are afraid of what they don't understand. People are afraid of what they don't understand. Orang takut pada benda yang mereka tak faham. Maybe Fatin rasa okay je nak masuk situ sebab Fatin dah Google lah tempat tu. Kan? Dah baca macam-macam pasal tempat tu. Kawan-kawan Fatin dah Google belum tempat tu? Dia tak tahu pun. That's why dia tak tahu. That's why dia takut. Dia baik, dia concern pasal Fatin. Cuma dia tak tahu. Dia tak Google, dia tak baca-baca. Yang baca Fatin. So maybe diorang tak ada maklumat yang cukup pasal tempat tu dan sebagainya. So it's okay, tak ada masalah. Bukan abaikan diorang, bukan diorang tak baik. Cuma dia tak tahu. Tu je. Alright, okay. Okay, faham sah. Okay. So anything else that I can help you with? So far dah clear semuanya, insyaAllah. So good. Very good, alhamdulillah. So habis video ni, masuk bilik, cari cermin ataupun cari phone, letak phone mana-mana, rakam cara jawab, ulang. Contoh Fatin dah ada satu jawapan yang Fatin suka, ulang sampai lidah kita, otak kita betul-betul sebaki dengan jawapan tu.
ulang. Practice banyak kali. Practice makes progress, insyaAllah. Okay? Okay, faham sir. Okay, anything you can contact me, alright? Okay. Terima kasih sir. Okay, thank you very much. Thank you for joining us here today on my Facebook Live. Thank you, Fatin. Terima kasih sir. InsyaAllah. Kongsi Dan saya, banyak. thank you very much. Dan saya doakan apa yang Fatin buatlah, interview ke ataupun anything lah yang especially interview ni lah, saya doakan lulus dan sebagainya. Dan make sure you prepare well, insyaAllah you can perform well. And saya doakan Fatin ataupun kawan Fatin dan sesiapa saja yang menonton video ni berjaya lulus interview sekiranya menghadapi interview dan sebagainya. So pada anda semua yang menonton video ni yang masih lagi belum like page Pro-Talk Malaysia, anda juga boleh ke Instagram dan juga Facebook Syafiq Fadli dan juga Pro-Talk Malaysia, tekan like, follow, insyaAllah ada konten-konten yang bagus macam sekarang ni untuk anda semua belajar dan sebagainya. Okay Fatin? Okay sir. Okay Fatin, thank you very much. Kirim salam pada keluarga dekat rumah. InsyaAllah. Sir, kita dekat rumah. Rumah ada tadi. Ada. Mana tadi? Macam dengar suara dia. InsyaAllah. Okay, thank you very much Fatin. Okay. Terima kasih sir. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semua kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk share video ni untuk manfaat kepada orang ramai yang menonton video ni. Manfaat kepada semua yang menonton dapat input yang berguna dalam perkongsian yang saya buat sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.